نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, perbahasan kita daripada kitab Tanda-tanda Kiamat yang Besar dan Kecil karangan Al-Allamah Al-Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah, pada hadis yang ke-6 perbahasan kita hari ini, muka surat 16. Tajuk berkaitan tentang golongan anti hadis. Anil Miqdam bin Ma'di Karibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jal fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu wa ma wajadnahu fihi min haramin harramnahu ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Daripada Miqdam bin Ma'di Karbin radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kerusi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka dia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah, yakni Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan, apa yang diharamkan oleh Al-Quran kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW sama hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah radhiyallahu anhuma. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi yang dimuliakan Allah, perbahasan tajuk ini berkaitan tentang salah satu daripada sumber syariat Islam, salah satu daripada sumber perundangan Islam kita setelah daripada Al-Quran adalah hadis Rasulullah SAW. Ini suatu perkara yang tidak boleh ditolak oleh sesiapa pun, kerana tuntutan untuk mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah tuntutan yang ada jelas dalam Al-Quran. Disuruh kepada kita untuk mengikut apa yang datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu tidak ada istilah kalau ada orang yang mengatakan saya hanya nak ikut Al-Quran kerana Al-Quran adalah kalamullah. Hadis ini tidak sunyi daripada ada orang yang boleh buat hadis palsu, ada orang yang boleh buat hadis itu salah. Maka dia mendakwa, sebahagian mendakwa saya hanya ingin mengikut Al-Quranul Karim. Dakwaan seperti ini secara zat dakwaan itu pun sudah bertentangan dengan apa yang dia ikut. Yani kalau ada orang kata saya nak ikut hanya Quran, tidak mau ikut hadis kerana Al-Quran kalamullah, itu sebetulnya dia tak ikut Quran. Kerana apa? Kerana Quran yang suruh ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran yang suruh kita untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, katakan ya Muhammad kepada mereka, ikut jejak langkah aku, kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi mana mungkin satu orang kata saya hanya nak ikut Quran, tak nak ikut hadis. Itu hanya dakwaan yang menunjukkan bahawa kejahilan seseorang itu dan dia sendiri menentang apa yang datang dalam Al-Quran secara jelas. Kerana dalam Al-Quran banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita suruhan direct untuk seseorang
mengikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber perundangan syariat Islam ini terdiri di atas dasar 4 sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga al-ijma', yakni kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah al-qiyas. Ini 4 sumber perundangan syariat Islam yang disepakati. Maksud sumber perundangan syariat Islam, setiap hukum hakam yang kita belajar tentang agama ini datang daripada 4 sumber ini. Dan ini ada kaitan di antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, macam mana kaitan antara Quran, hadis, ijma' dan qiyas? Dan semuanya berbalik kepada apa yang dituntut dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala firman menyebutkan kepada kita untuk wajib mendirikan solat. Suruhan itu ada jelas. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu adalah suatu kefarduan yang ditetapkan kepada kalian yang punya waktu-waktu yang tertentu. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Dan beberapa ayat-ayat yang lain yang jelas menunjukkan suruhan untuk mendirikan solat. Ini yang ada dalam Quran. Jadi soalnya di sini, macam mana orang nak solat? Dalam Quran sebut wajib solat. Dalam Quran sebut mendirikan solat itu satu kefarduan. Kalau hanya dengan membaca ayat tersebut, soalnya di sini macam mana orang nak solat? Maka ianya ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Maka daripada kita mempelajari hadis ini, membaca hadis ini, Nabi sebutkan kepada para as-sahabah, kamu nampak aku solat. Yakni Nabi tunjukkan cara solat. Dan Nabi sebutkan bahawa solat itu punya waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu yang disebutkan dalam Quran. Tak sebut pun solat itu 5 waktu. Hanya disebutkan solat itu wajib buat kerana itu adalah satu suruhan yang punya waktu-waktu tertentu. Kitaban mawquta. Tak sebut pun satu hari 5 kali solat. Kalau ada orang tanya, mana ada dalam Quran sebut satu hari kita kena 5 kali solat? Tak boleh jawab kita. Yang ada dalam Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. That's all. Kitaban mawquta itu ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terdiri dengan 5 rukun. Yaitu dengan syahadah, dengan salat. Maka dalam hadis yang lain juga sebutkan tentang salat itu 5 waktu. Orang yang mendirikan salat 5 waktu maka akan diampunkan dosanya. Jadi perincian suruhan dalam Quran yang datang secara umum ini, perinciannya ada dalam hadis. Jadi bagaimana kaitan antara Al-Quran dengan hadis dalam bab solat? Dalam hadis disebutkan, dalam tadi yang saya bacakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian seperti mana kalian melihat aku solat. Ini hadis. Macam mana pula kaitan ijma' tadi itu, sumber perundangan yang ketiga dengan solat? Maka setelah kita membaca hadis, baginda Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis, satu hari kita kena solat wajib 5 kali. Dan Nabi tunjukkan solat wajib itu 5 kali kepada para sahabat melihat cara solat Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang diajarkan oleh para as-sahabah kepada generasi para tabi'in, yang mereka sepakat solatnya Rasulullah adalah dalam keadaan sekian-sekian, itu dinamakan ijma'. Kerana kita takkan mampu untuk memahami syariat Islam ini, contohnya solat tadi, kalau bukan dengan cara Rasulullah SAW ajarkan solat ini kepada para as-sahabah, sahabat ajarkan syariat itu kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkan kepada setelah mereka,
lalu datangnya para fuqahaul ummah, a'immatil ummah, a'immatil madhahib, daripada Imam Abu Hanifatun Nu'man, daripada Imam Malik bin Anas, daripada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Datangnya 4 mazhab mengajarkan tentang hukum hakam selok-belok detail tentang masalah solat. Macam mana pula kaitan al-qiyas? Qiyas ini yakni ada satu permasalahan yang berlaku tetapi ianya tidak punya nas yang jelas dalam Quran atau dalam hadis untuk menyelesaikan, yakni isu-isu yang baru, hukum hakam yang ingin dicari oleh para ulama apa hukumnya, tapi secara jelas tak ada disebutkan dalam Quran atau hadis. Maka di situ datangnya sumber hukum yang keempat, iaitu al-qiyas. Qiyas ini maksudnya akan diqiyaskan sesuatu isu yang berlaku, hukum yang ingin dicari dengan apa yang disebutkan secara general atau yang sewaktu dengannya dalam Quran dan ada hubung kaitnya dengan sebab-sebab. Sebagai contoh, pengharaman sesuatu perkara, pengharaman dadah contoh, hukum mengambil dadah haram. Kalau ada orang tanya mana ada hukum dalam Quran dan hadis tentang haramnya dadah, cuba bagi tahu. Mana nak cari? Tak ada. Jadi datang itu hukumnya daripada qiyas. Kerana di dalam ayatul Quran ada ayat yang menyebutkan secara general, jangan kamu meletakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Apa saja perkara-perkara yang boleh merosakkan kita punya diri, itu hukumnya haram. General kan? Di dalam hadis pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara-perkara yang lebih detail lagi tentang perkara-perkara yang boleh untuk merosakkan akal. Contohnya daripada sebab-sebab yang ada hubungan tadi tu, para ulama qiyaskan setiap perkara yang merosakkan akal, yang merosakkan kesihatan, itu adalah hukumnya haram kerana diambil dengan qiyas. Sesuatu perkara yang merosakkan akal itu ada kaitannya dengan ayat Quran, dengan hadis tadi, maka akhirnya akan dihukumkan dengan dadah, itu hukumnya haram. Contoh-contoh. Jadi ini hubung kait antara keempat-empat sumber perundangan syariah ini. Bagaimana nak bagi tahu kepada kita, tidak boleh sama sekali untuk tolak salah satu daripada ketiga-tiga ni. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa arda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dihantar ke Yaman untuk menjadi gubernur, maka baginda Rasulullah buat interview kepada Sayyidina Mu'adz. Ini sahabat Nabi. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ni sampai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang lebih faqih, tidak ada orang yang lebih alim akan hukum halal dan haram melebihi daripada Mu'adz bin Jabal. Ini orang yang sudah mendapat pengiktirafan orang yang paling alim, paling berilmu tentang hukum hakam. Ketika Nabi nak hantar pergi Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman, Nabi tanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, kalau ada sesuatu soalan yang ditanya kepada engkau tentang sesuatu hukum hakam, macam mana kau akan jawab kepada orang?" Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Aku akan berhukum dengan ayatul Quran." Kalau tak ada dalam Quran hukum tersebut, aku akan berhukum dengan hadis. Kalau tak ada dalam hadis, maka kata Mu'adz bin Jabal, aku akan ijtihad dengan apa yang aku faham daripada dalil Quran dan hadis, dan aku akan ijtihadkan hukum tersebut. Lalu Nabi tepuk dada Sayyidina Mu'adz bin Jabal lalu mendoakan, baru pergi ke Yaman. Yakni Nabi memberikan pengiktirafan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warda, kalau ada sesuatu hukum yang tak ada dalam Quran, yang tak ada di dalam hadis, maka diberikan kebenaran untuk dia berijtihad. Ini dalil yang jelas nak bagi tahu bahawa bagaimana peranan para ulama-ulama mazhab di dalam mengeluarkan ijtihad dalam hukum hakam yang memberikan garis panduan kepada kita
di dalam soal hukum hakam syariat kita, sama ada ibadah, muamalat, munakahat dan sebagainya. Sebab tu kita ni kalau nak mengaji hukum hakam, nak mengaji fiqh, kena mengaji daripada kitab fiqh. Kalau nak belajar hukum hakam solat, kena bahaskan dari segi hukum hakam fiqhnya daripada para fuqaha. Tidak boleh untuk mengkaji daripada hadis secara direct, daripada kitab-kitab hadis secara general saja disebutkan. Adapun hukum hakamnya kena tengok syarahan hadis atau merujuk kepada para fuqaha. Kerana para fuqaha ini yang mengetahui bagaimana hubungan antara satu ayat Quran dengan satu ayat Quran lain, satu hadis dengan satu hadis yang lain, lalu mereka yang tahu selok-beloknya. Lalu mereka dengan pengetahuan yang Allah Ta'ala berikan, keilmuan yang Allah Ta'ala berikan tentang selok-belok Al-Quran dan hadis, datangnya para fuqaha ini, para a'immatul madhab, mereka memberikan kepada kita garis panduan untuk ibadah kita, untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian-demikian mengikut kepada ijtihad masing-masing. Yakni di sana ada ijtihad daripada Imam Abu Hanifah, di sana ada ijtihad daripada Imam Malik, di sana ada ijtihad daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang empat yang mu'tabar, empat madhab yang mu'tabar. Tetapi selain daripada empat madhab ini, ada lagi imam-imam mujtahid yang cukup banyak, tetapi madhab mereka tidak mu'tabar. Seperti Al-Imam Lais bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa arda. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tentang Imam Lais bin Sa'ad, katanya, Inna Laisa bin Sa'adin, sesungguhnya Imam Lais bin Sa'ad, kalaulah dia ditanya tentang sesuatu hadis Rasulullah SAW, kalau Lais bin Sa'ad ini kata hadis ini aku tak pernah dengar, maksudnya itu hadis palsu sudah. Yakni seolah-olah takkan ada satu hadis pun yang tidak pernah didengar oleh Al-Imam Lais bin Sa'ad. Dia pernah tulis dengan tangannya 1 juta hadis. Yakni dengan tangannya pernah ditulis 1 juta hadis Imam Lais bin Sa'ad radhiyallahu anhu arda. Lebih alim daripada Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul madhab, dan ada pun di situ namanya madhab Lais bin Sa'ad. Tapi tak tersebar madhabnya kerana pengikutnya tidak ramai. Dan Allah Ta'ala berikan yakni sunnatullah di dalam hal ini, diberikan 4 madhab ini yang menjadi mu'tabar. Maksudnya di sini tidak ada pilihan kepada umat Islam lain kecuali mengikuti salah satu daripada 4 madhab. Kerana kita tak punya upaya untuk memahami hadis Nabi dengan betul. Kita tak punya upaya untuk memahami Al-Quran dengan selok-beloknya untuk kita mengeluarkan hukum hakam. Sebab itu di dalam mempelajari hukum hakam, semestinya kita merujuk kepada para fuqaha. Nak mengaji hukum hakam solat, tak boleh mengaji daripada hadis, salah nanti. Kerana di dalam hadis akan disebutkan secara umum. Sebagai contoh, ambil saja hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari yang disepakati oleh seluruh umat dalam bab wuduk. Contohnya, Al-Imam Bukhari dalam kitabul wuduk banyak susunkan hadis. Ada hadis yang Imam Bukhari meriwayatkan di situ, sebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda marratan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwuduk, Nabi membasuh anggota wuduknya satu kali. Yani setiap anggota wuduknya dibasuh sekali saja. Hadis sahih. Baca lagi dalam bab yang sama di bawah-bawah sikit, ada hadis lain pula yang Imam Bukhari letakkan pada bab yang sama. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda marrataini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota tubuh wuduknya dua kali. Pening sudah. Mana satu ni? Ini Rasulullah buat, hadis sahih. Tak cukup dengan tu, baca lagi di bawah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda 3 marrat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk basuh 3 kali. Yakni kalau kita baca hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari dalam bab wuduk dengan terjemahan tadi kita baca, kira-kira kita nak berwuduk ikut mana? Ini hadis Nabi, hadis sahih, tak boleh ditolak, Rasulullah buat.
Disepakati oleh seluruh umat bahawa hadis sahih Bukhari hadis yang sahih. So macam mana orang yang tak punya ilmu nak faham benda ni? Adakah dia akan kata tak apa, ikut je lah mana-mana satu, tiga-tiga Nabi buat? Atau apa pertimbangan kita untuk menghukum kepada tiga-tiga hadis? Jadi hukum itu akan diterangkan oleh para fuqaha. Sebab tu bila kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dalam bab wudu, di situ dibahaskan ada keadaan-keadaan tertentu kita ini disunnahkan untuk membasuh hanya satu kali saja. Bahkan makruh kalau basuh dua kali. Contohnya kalau keadaan-keadaan itu keadaan yang air tak cukup untuk orang lain. Jadi mereka keluarkan hukum tadi, para fuqaha keluarkan hukum tadi bersandarkan hadis tadi tu. Dan kenapa Nabi berwuduk satu kali? Kerana waktu itu Nabi dalam keadaan musafir. Kan? Nampak penjelasannya tu? Jadi kita yang datang solat tak boleh guna hadis tu kata ini sunnah Nabi basuh satu kali, hadis sahih. Ini tak faham. Kenapa Nabi pernah berwuduk basuh dua kali? Kerana waktu itu sudah dekat dengan waktu iqamah. Maka Nabi memadai basuh dua kali saja. Atau bahkan kita kalau sedang berwuduk ini sudah iqamah, makruh kepada kita untuk basuh tiga kali. Kita kena waktu itu hanya berwuduk basuh yang wajib saja satu kali, supaya cepat-cepat kita berwuduk dapat takbiratul ihram pertama dengan imam, kerana itu lebih utama. So perbahasan seperti inilah kita akan dapat bila mana kita belajar daripada para fuqaha. Para fuqahaul mazhab, kalau kita mazhab Syafi'i, ya belajar daripada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Sebab tu saya cukup tak setuju kalau ada kuliah-kuliah ke mana-mana tempat yang mengajarkan fiqh mazahibul arba'ah, fiqh 4 mazhab. Buat apa bahaskan perkara ni kepada orang awam? Apa tujuannya? Nak bagi pening orang. Orang tak bersedia lagi untuk memahami 4 mazhab, kecuali kalau dibahaskan di universiti ke, pelajar-pelajar pondok ke, pelajar-pelajar ilmu yang tahu selok-belok hukum, yang tahu apa itu muqaranatul madhab, perbandingan. Okeylah. Jadi biar kita ini letakkan sesuatu khatibun nas ala qadri ukulihim. Bercakap dengan orang sesuai dengan akal orang. Kita ni nak berwuduk mengikut mazhab Syafi'i pun belum tentu betul. Ada banyak kekurangannya, saling perlu untuk kita melengkapkan, saling perlu untuk belajar. Tambah pula belajar dalam hukum hakam mazhab, ya bukan soalnya tak boleh belajar, tidak. Tapi di situ ada prioritinya untuk belajar. Dalam perbahasan 4 mazhab nanti akan disebut. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, orang perempuan rambut depan ni bukan aurat. Ini saya nak bagi contoh saja. Kalau terbuka rambutnya macam ni, itu tak apa bagi orang perempuan, kerana di bahagian sini bagi dalam mazhab Imam Abu Hanifah bukan aurat kepada orang perempuan. Kaki bukan aurat. Jadi kalau kita pergi Mekah, kita tengok ini makcik-makcik daripada India, daripada Pakistan ni, dia pun pakai tudung macam tak berapa kemas saja. Tapi tawaf, betul? Tak pakai stokin pun. Apa datang umrah, datang haji, benda kecil macam tu pun tak tahu. Kita yang tak tahu hukumnya, jangan cepat menghukum orang. Jangan cepat menghukum orang. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah sah hukumnya tu, kerana mereka bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, solat asar tak sama waktu dengan kita untuk dirikan waktu asar tu. Azan asar, solat dalam mazhab Imam Abu Hanifah lebih kurang 20 minit setelah daripada asar dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita pergi India, di bahagian-bahagian kebanyakan yang mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, macam tu caranya. Asar memang masuk waktu asar. Katakan asar kita pukul berapa? 4.51. Memang azan asar. Tapi solatnya, kalau dia solat pukul 4.51, tak sah solat dia. Pelik dah. Ini kalau perbahasan-perbahasan macam ni bagi tahu di khalayak ramai, kan jadi pening orang. Apa cerita pula ni, 4.51 dah masuk azan asar, tapi kalau solat asar tak sah. Di sisi mazhab Hanafi macam tu, dia punya dalil yang tersendiri.
Jadi ini perkara-perkara yang kadang-kadang kita ni perlu tahu di mana perbahasannya perlu dipelajari. Saya bagi contoh saja. Demikian luasnya fiqh. Dan kita ini cukup untuk kita kuasai dulu fiqh dalam mazhab Syafi'i, dan nak belajar hukum hakam kena belajar daripada fiqh. Kitab-kitab fiqh mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada di satu tempat dia ajarkan hukum hakam solat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahkamus solah. Ada satu kitab tu namanya ahkamus solah atau ahkam solatun nabi, atau kurang lebih macam itulah, satu kitab dikarang oleh satu orang ulama daripada Saudi. Dan kitab yang dikarang tu oleh seorang ulama itu yang dia ni tak berpegang dengan mana-mana mazhab. Lalu dibahaskan kepada orang ramai. Dalam kitab tersebut habis campur semua. Baca kitab tu, dibahaskan kitab tersebut, orang pun jadi pening. Ini tak payah, ini tak boleh, itu boleh, ini tak. Totally berbeza dengan apa yang kita buat selama ni. Sebab apa? Kitab yang dipilih untuk diajarkan adalah kitab orang yang tak pegang salah satu daripada 4 mazhab. Kan pening. Jadi pihak masjid pun kena tahu juga kitab-kitab yang diajarkan tu kena rujuk kepada pihak autoriti agama dulu. Ini kitabnya okey atau tidak, sesuai atau tidak, boleh tak untuk diajarkan kepada orang awam dan sebagainya. Al-Imam Abu Hanifatul Nu'man ketika didatangi oleh para ulama hadis di zaman beliau, kata ulama-ulama hadis di zaman Imam Abu Hanifah, katanya antumul atibba wa nahnu sayadila. Ini ulama-ulama hadis katanya kepada Imam Abu Hanifah sebagai sahibul madhab dalam madhab fiqh, antumul atibba, yakni kamu ni para fuqaha adalah seumpama al-atibba, yakni doktor, macam doktor. Wa nahnu sayadila, dan kami ni yang mahir dalam hadis atau yang menghafal hadis, menulis kitab-kitab hadis, kami ni macam farmasi. Ya, apa maksud dia? Yakni kami ni farmasi yang punya semua ubat, tapi yang bagi description kepada sesuatu sakit itu, kena makan ubat ini 1 hari 3 kali, ini makan sebelum makan, ini makan selepas makan, ubat ni boleh, ubat tu tak boleh, yang akan tentukan siapa? Doktor. Itu diberikan perumpamaan. Macam mana kalau kita ini umpamanya macam tu. Kalau hukum hakam dalam Quran dan hadis itu macam tadilah, as-sayadilah, macam farmasi, semua benda ada dalam tu. Nak cari hukum hakam haji ada dalam Quran hadis, hukum hakam wudu ada dalam Quran hadis, semua ada secara general. Tapi kita kalau pergi terjun, ya tak jumpa kita untuk jadi kita punya bekalan. Macam kalau kita pergi farmasi, kita pun tak tahu mau beli ubat apa. Yang kita tahu farmasi ni kedai ubat. Boleh kita pergi farmasi dengan hukum ini adalah kedai ubat, pergi beli apa saja ubat yang kita nak kerana ini kedai ubat, menyembuhkan, yang memang menyembuhkan. Tapi tak macam tu. Kita akan pergi farmasi, ada doktor kat situ atau ada farmasis kat situ. Kita akan bagi tahu saya ni sakit sekian. Dia akan tanya umur berapa lama dah sakit. Maka ubat tu yang akan dipilihkan kepada kita, ni tuan pak cik sesuainya ubat macam ni, walaupun ubat ni ada beberapa jenis, tapi untuk pak cik ubat macam ni yang sesuai. Itu nak bagi perumpamaan macam mana kita ini nak memahami agama dan hukum hakam itu dengan cara seperti itu. Berbalik kita punya perbahasan tadi ini, baginda Rasulullah SAW menyebutkan tentang suatu suasana di akhir zaman di mana seseorang yang duduk bersandar di atas kerusi kemegahan, lalu disampaikan kepadanya hadis tentang aku, pegangan kami hanyalah kitabullah, yakni kami hanya mengikut Quran, kami tidak akan berhukum kecuali dengan hukum Al-Quran, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, kami mengharamkan apa yang mengharamkan oleh Al-Quran. Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama je dengan apa yang diharamkan oleh Quran. Yang disebutkan dalam hadis pun takkan bertentangan dengan Quran, takkan bertentangan.
Kalaupun akan ada macam lain apa yang disebutkan dengan hadis dalam Quran, di situ ada dia punya cara untuk memahami kenapa yang itu lain, kenapa yang itu lain. Mungkin di situ ada yang ni disebutkan secara ijmali, yang itu disebutkan secara tafsil, yang ini disebutkan secara umum, yang ini disebutkan secara khusus, yang ini nasikh, yang ini mansukh, dan macam-macam lagi. Jadi Nabi sudah memberikan gambaran akan ada orang yang duduk di atas kerusi kemegahan. Apa maksud kerusi kemegahan yang disebutkan? Yakni dia duduk di kerusi-kerusi yang kira-kira tempat yang dia duduk itu adalah tempat yang orang akan dengar apa yang dicakap, yang punya kehormatan. Macam ni lah. Ni semua orang boleh duduk sini bercakap ke? Tak boleh. Tak boleh semua orang duduk sini bercakap. Sama juga tak semua orang boleh operate ini kamera. Kalau bagi saya nak buka pun belum tentu saya tahu kat mana nak on. Kalau Nazir tahulah. Tak semua orang boleh uruskan PA system. Tak semua orang boleh uruskan bangunan masjid ini. Tak semua orang boleh uruskan akaun masjid ni. Macam tu juga tak semua orang boleh duduk sini untuk bercakap tentang agama. Kenapa kalau bercakap tentang agama tu diambil mudah, siapa-siapa pun boleh cakap tentang agama? Maka ini hukum yang salah, pertimbangannya tak betul. Jadi Nabi sudah gambarkan, yakni akan berlaku fitnah kepada agama Nabi SAW daripada kerusi-kerusi yang akan diduduk oleh para ulama. Sama ada di tempat-tempat yang tertentu, sama ada di mimbar, sama ada di kerusi-kerusi pemerintah atau di kerusi-kerusi orang-orang yang punya autoriti tentang agama, tapi mereka tak punya ilmu tentang agama Rasulullah SAW dan berhukum tentang syariat Nabi sekian. Ini sudah Nabi isyaratkan. Padahal apa yang datang daripada Rasulullah SAW itu sama sekali takkan kontra dengan ayatul Quran, takkan kontra. Hanya saja yang baca itu yang tak faham apa maksud hadis, apa maksud Al-Quran. Lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Quran. Dia hanya percaya kepada Al-Quran dan baginya hadis bukan menjadi sumber hukum dan tempat rujukan. Pada hakikatnya golongan ini ialah golongan yang tidak percaya kepada Quran dan juga tidak percaya kepada hadis. Kerana orang yang mendustakan salah satu daripada keduanya sama sahaja dengan mendustakan kedua-dua sekali. Yang ni kalau ditolak hadis bermaksud dia juga tolak Quran. Kenapa? Kerana Quran suruh ikut hadis Nabi. Quran suruh ikut Nabi SAW. Jadi kalau dia tolak hadis bermaksud dia tolak Al-Quran. Cuma di dalam mengambil hadis kita punya garis panduan di situ. Kena belajar pula ilmu hadis. Kena tahu pula selok-belok dalam hadis. Ada hadis namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif, ada namanya hadis maudhu'. Sahih itu apa dia? Hadis sahih itu adalah hadis yang terkumpul 5 syarat. Bersambung sanad, perawi yang adil, perawi yang siqah, tidak ada kecacatan, tidak ada keraguan. Itu baru jadi hadis sahih. Kita duk faham kalau hadis sahih maksudnya hadis betul. Kalau tak sahih maksudnya hadis tu tak betul. Ini salah. Bukan macam tu. Hadis sahih maksudnya hadis yang cukup 5 syarat. Dan boleh jadi hadis itu dia tidak sahih tapi boleh beramal, macam hadis hasan. Dia ada ringan sikit syarat dia, macam hadis dhaif. Dhaif pula apa? Kita kadang-kadang dhaif, terjemahan dhaif apa? Lemah. Hadis dhaif, oh kena tolak kerana hadis ni lemah. Apa maksud hadis dhaif? Hadis dhaif ini maksudnya ma fuqida syaratun min syurutil hadis sahih. Hadis dhaif adalah hadis yang terkurang satu atau lebih daripada syarat-syarat hadis sahih. Itu je. Bukan bermaksud hadis dhaif itu hadis palsu, tak. Cuma di situ ada perincian. Kalau hadis dhaif dalam mazhab kita boleh dipakai dalam sekian-sekian hukum. Dalam mazhab kita boleh dipakai dalam fadailul amal. Dalam mengisbatkan hukum halal dan haram itu tak boleh. Ada perincian lain pula. Jadi bila kita kata hadis itu menjadi perundangan syariat, ini pula dia punya pendetailan. Sebenarnya kita tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak kembali kepada hadis Nabi SAW. Ini disebabkan Al-Quran banyak menyebutkan garis-garis besar ajaran Islam dan dalam bentuk yang umum
manakala hadis pula berfungsi untuk menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut serta merungkaikan segala permasalahan yang rumit secara terperinci. Golongan ini dianggap telah keluar daripada ikatan agama Islam, maka hendaklah kita berhati-hati dengan mereka yang menafikan hadis, bermaksud mereka menafikan ayatul Quran, dan ini boleh jatuh hukum murtad daripada Islam kerana dia menafikan Quran. Macam mana dia boleh tolak hadis? Ini bukan soal tolak hadis dhaif, tak. Yakni dia kata hadis ini tak boleh langsung untuk dijadikan sumber hukum. Kita hanya berhukum kepada Quran saja. Tak boleh. Kerana Quran yang suruh kita untuk ikut Nabi SAW, untuk ikut hadis Nabi. Jadi ini satu golongan yang ada, iaitu dipanggil sebagai golongan anti hadis. Itu satu hal. Ada pula golongan yang anti hadis dhaif. Itu satu hal lagi. Orang pun jadi keliru. Jadi kita ni kena mengaji lebih sikit. Kena tahu apa itu hadis dhaif, apa itu hadis sahih, supaya kita ni punya panduan dalam hal-hal tertentu. Kerana perkara-perkara ini banyak akan berlaku bila mana datang sesuatu amalan-amalan tertentu, ini hadisnya dhaif, tak boleh beramal. Nanti dulu. Dalam madhab Imam Syafi'i, kesepakatan kebanyakan jumhur ulama Syafi'i berhukum bahawa hadis dhaif boleh pakai dalam hukum hakam fadailul a'mal, boleh. Nanti dah datang bulan Muharram nanti, contoh keutamaan awal Muharram contohnya lah kalau ada, atau nanti datang malam nisfu Sya'ban contohnya. Ini hadis malam nisfu Sya'ban, hadis dhaif. Kita dengar hadis dhaif, hadis lemah, tak boleh pakai ni. Sebab kita pun tak faham apa itu hadis dhaif. Hadis sahih pun kadang-kadang tak faham apa itu hadis sahih. Kadang orang tanya, Ustaz, hadis ni sahih ke tak? Saya cakap, soalan tu salah. Soalan tu salah. Kerana apa? Kerana dia tak faham apa itu hadis sahih. Jadi yang dia maksudkan sebetulnya bila tanya soalan itu, Ustaz, hadis ni betul ke tidak? Itu maksud dia. Kalau itu maksud dia, jangan tanya soalan hadis ni sahih ke tidak. Kalau soalannya, Ustaz, hadis ni sahih ke tidak, itu maksudnya, Ustaz, hadis ini cukup tak 5 syarat hadis sahih? Itu maksud dia. Jadi kalau maksud kepada soalan nak tahu ini hadis yang betul atau hadis palsu, soalannya, Ustaz, adakah ini hadis betul atau hadis palsu? Itu soalan dia. Kalau kecuali dia memang tahu apa itu hadis sahih, kalau ditanya, it's okay lah. Tapi kebanyakan orang awam kadang ditanya pun dia nak maksudkan hadis tu betul atau tidak, dia boleh beramal atau tidak. Itu soalan dia sebetulnya. Jadi kalau ditanya hadis sahih dengan maksud hadis sahih itu, maksudnya hadis itu cukup 5 syarat hadis sahih atau tidak. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu dalam selok-belok hukum hakam, supaya kita pun jelas dan tidak rasa macam terlalu rigid sangat, terlalu ekstrim sangat dalam hukum. Sebab tu kita ni kena ambil hukum, belajar daripada orang yang dipercayai dan punya autoriti dalam menyampaikan ilmu. Khudhu inna hadzal ilma din fanzuru amman inna hadza fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu, maka kamu kena tengok daripada siapa kamu ambil agama ini. Tak boleh ambil hukum hakam daripada sana, daripada sini. Kalau dulu Google, sekarang ni ada advance lagi, dia panggil ChatGPT. Haji tahu tak ChatGPT apa? Tak tahu? Lebih baik jangan tahu, nanti tak datang kuliah maghrib nanti. ChatGPT ni satu apps yang baru, dia panggil Artificial Intelligence. Hebat nampak. Dalam bahasa Arab dipanggil Az-Zaka Al-Istina'i. Dia ada satu website atau ada satu apps, kita tanya soalan apa pun dia akan jawab perfect. Saya pun semalam baru install. Kemarin duduk pergi dengan beberapa pelajar pula waktu tu kebetulan dalam kereta saya tengah bincang satu hal. Cakap, Ustaz, senang je Ustaz,
chat dia dengan ChatGPT. Binatang apa ni ChatGPT? Dia tolong installkan. Cuba ustaz type. Saya type sungguh tuan-tuan. Waktu tu saya nak cari tentang satu perbahasan tentang apa tadi ya? Garis panduan di dalam menganjurkan Maulid Nabi. Sajalah. Kata ustaz nak bercakap topik ni kan hari Jumaat itu, topik Jumaat di Radio Hakim. Hari Khamis tu ada saya punya pelajar satu orang, dia ajarkan, kata ustaz nak bercakap tentang isu ni kan. Ya walaupun kita ni punya rujukan lain, tapi dia saja nak bagi tu. Ustaz cuba type. Saya pun type. Berikan kepada saya garis panduan menganjurkan Maulid Nabi. Subhanallah, zrrr, keluar. Kalau kamu ingin menganjurkan Maulid Nabi adalah sekian, maksud Maulid Nabi adalah sekian, berikut adalah garis panduannya, 1, 2, 3, 4, 5, perfect. Oi, dahsyat ni. Ini dahsyat, ini cabaran besar. Sekarang ni di Al-Azhar sudah ada perbahasan tentang garis panduan di dalam menggunakan artificial intelligence ini. Dulu Google ni dia pening sikit. Yang ini dia intelligent. Yang ni tak tahu, Allahu alam. Saya pun terkejut, macam mana benda ni boleh berlaku. Kemudian kita boleh reply lagi. Dia sebutkan ini dalam hadis sebuah Al-Quran macam ni. Saya tanya lagi, adakah hadis ni hadis betul, sahih? Dia berjawab pula. Macam ada robot pula tu. Ini zaman kita sekarang ni, kita berhadapan dengan seperti itu. Ya, pastinya akan ada dia punya pro and kontra lah. Akan ada kebaikan, dan kalau tidak punya panduan betul, keburukannya akan ada juga. Sebab itu tetap bersandar dengan perbahasan-perbahasan yang kita pun tak tahu sumbernya betul atau tidak. Ya, kita kalau mengaji kita tahulah ini ada salahnya, yang itu ada betulnya. So perkara-perkara ini adalah realiti dunia kita ke arah seperti itu tuan-tuan. Allahu taala a'la wa a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.